soalan saya kepada ahli panel, terutamanya kepada Dr. Zahruddin, apakah tips dan panduan agar kita sentiasa senang dan redha apabila ditimpa ujian, dan juga panduan bagi mereka yang diuji dengan menjaga pesakit. Soalan kedua, bolehkah jika seseorang yang sedang sakit memohon agar dia dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya berharap dengan sedikit panduan daripada Doktor Ustaz, ia dapat memberi sedikit panduan pada kami sebagai perawat dan juga semua masyarakat umumnya, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Zainuddin Rozali yang sedang bertugas di Madinah. Soalannya sangat menarik berkenaan dengan tips ataupun panduan untuk agar kita tenang dan redha apabila ditimpa dengan musibah. Cuma persoalan yang kedua itu berkenaan dengan bolehkah seorang minta agar Allah Ta'ala mematikan dia apabila dia sudah sampai satu tahap tidak tahan dengan ujian itu. Dia sebut nama doktor tadi, saya terus pada doktor lah. Okey, dua soalan dalam satu soalan. Kita pergi dengan cepat dan pantas. Antara tips kalau kita dalam keadaan sakit, dan saya sendiri pun pernah terlantar di hospital seminggu lebih ya. Dia tahu macam mana keadaan sakit itu. Jadi yang pertama sekali kita datangkan banyak-banyak bahawa ianya benar-benar memang sedang, tapi dengan syarat kita kena sabar. Dia memang benar-benar sedang membawa kita kepada penghapusan dosa kita. Dan untuk menambahkan, bila mana sekelumit kita sabar, pahala kita meningkat, dan maqam kita, insya-Allah kedudukan kita di sisi Allah juga sepatutnya akan meningkat. Ya. Dan yang kedua, itulah dia sebenarnya memang ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Dia akan datang sakit. Nabi-nabi kan ego kita. Kadang-kadang kita ni rasa kita ni, dunia ni ana yang punya, kan? Kita boleh kontrol semua, kita big boss, kita cakap apa saja, kita kaya, kita begini, jawatan kita begini. Lalu tu kita sakit, baru kita tahu. Cakap pun tak larat, jalan pun tak berapa nak larat, kencing pun orang kena tolong basuh. Baru kamu tahu ego kamu tu besar mana atau tidak. Jadi itu benda-benda baik yang perlu kita lihat. Pergi kepada soalan yang kedua. Boleh tak kita minta kita mati? Jawapan dia, kalau yang pertama, tak boleh kalau ujian itu melibatkan ujian dunia semata-mata. Disebutkan oleh Nabi, la yatamannayanna ahadun minkum, tidak boleh seseorang kamu berharap al-maut li dararin nazal, untuk minta datangnya kematian kerana kemudaratan yang berlaku dalam bentuk dunia. Maknanya tak dapat naik pangkat, tak dapat kahwin dengan si Minah, tak dapat kahwin dengan siapa? Mamat. Jadi kita nak bunuh diri, ataupun tak dapat A4 flat, tak dapat A8A. Tak boleh kita minta untuk mati kerana sebab-sebab keduniaan. Ini disepakati oleh para alim ulama. Tetapi Nabi ada berikan sikit. Nabi kata begini, tapi kalau kamu dah sangat tak tahan, kamu tetap tak boleh minta mati, tapi kamu kena minta macam ni, iaitulah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku terus kalaulah kehidupan itu memang lebih baik daripada mati sekarang ni. Dan ya Allah, Allahumma ya Allah, tawaffani, matikanlah aku, in kanatil maut khairali, kalaulah kematian itu lebih baik. Maknanya kita tak akan tahu masa kita minta mati itu, adakah sebenarnya mati baik untuk kita pada kita? Sebenarnya tak baik. Sebab itulah ini adab kita berdoa. Kita minta apa saja, kita tak boleh minta absolut. Ya Allah, minta kalau aku naik pangkat besok, sebenarnya naik pangkat itu menjadikan kita jahat. Ya Allah, jadikan aku jutawan. Rupanya jadi jutawan itu jadikan kita jutawan yang Firaun. Contohnya. Jadi kita kena minta, ya Allah, jadikanlah aku jutawan, tetapi jadikanlah dia berkat dan dia sekiranya baik untuk aku. Jadi Allah kata, kalau tak baik, Allah tak akan jadikan kita jutawan. Jadikan kita ratus ribuan saja. Kamu sudah cukup lah. Sudah cukup. Jadi yang seterusnya, kalaulah fitnah itu melibatkan akhirat, maka di situ ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan harus, kerana ada dalil daripada hadis Nabi, idza aratta, dalam satu hadis, iaitu Nabi berdoa, idza aratta fitnata fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, dalam hadis riwayat Tirmizi yang sahih, ya Allah, kalau kamu nak turunkan fitnah kepada satu kaum ini dalam keadaan kepada agama aku takut aku tak boleh tahan dengan fitnah agama ini, fitnah melibatkan agama ini, ya Allah, matikanlah aku. Jadi itu ada. Begitu juga Nabi SAW ada mengatakan dalam satu hadis yang lain, dua perkara yang anak Adam tak suka, yang pertama mati. Sedangkan
menggunakan mati itu boleh sebenarnya lebih baik daripada kita terjebak dalam keadaan fitnah. Fitnah ni panjanglah huraiannya, tapi fitnah tu fitnah kepada agama dan boleh menyebabkan kita syirik. Contohnya Dajjal nak turun. Kalau Dajjal turun, dia ada magic tau. Dia boleh tunjuk macam-macam cerita lah kan. Boleh dia ada magic. Jadi kalau kita nampak magic tu, kita mungkin jadi pengikut Dajjal. Ya Allah, sebelum Dajjal turun matikanlah aku, sebelum tak sempat jumpa Dajjal. Itu antaranya yang sebagai ulama kita harus. Wallahu alam. Terima kasih Dr.